Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu sihat bersama keluarga masing-masing. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Kita masih lagi berada dalam tajuk ruang. Kita akan teruskan lagi untuk subtajuk bergerak ikut tempo. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini akan mendapat keberkatan. Baik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat 3 perkara, iaitu meneroka pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasikan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan. Dan yang terakhir, murid-murid dapat menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, apakah maksud tempo? Mari kita lihat definisi tempo. Tempo ialah tahap cepat atau lambat rentak sesebuah lagu. Contohnya, lagu-lagu rap mempunyai rentak yang laju, maka temponya adalah cepat. Manakala lagu irama tradisional pula mempunyai rentak yang lambat, maka temponya adalah perlahan. Jelas murid-murid? Apa kaitan tempo dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Mari kita teruskan. Kita akan belajar bergerak ikut tempo. Oleh itu, bergerak mengikut tempo adalah melakukan sesuatu pergerakan berdasarkan tempo muzik yang diperdengarkan. Dalam pendidikan jasmani, pergerakan mengikut tempo dibahagi kepada 3. Yang pertama perlahan, yang kedua sederhana, dan yang terakhir adalah laju. Baiklah murid-murid. Sekarang, mari kita tengok buku teks muka surat 4. Sudah murid-murid? Baik. Apa yang dapat murid-murid nyatakan daripada gambar tersebut? Cuba kamu lihat gambar pada muka surat 4 dalam buku teks. Apa yang dapat kamu nyatakan? Betul, tepat sekali. Pergerakan ikut tempo adalah meniru pergerakan-pergerakan haiwan yang sesuai mengikut tempo. Okey. Kalau di sekolah, untuk tajuk ini kita akan belajar bersama-sama dengan muzik. Tetapi kali ini kita belajar secara PDPR. Pembelajaran di rumah, kita akan menggunakan tempo pergerakan itu tanpa muzik. Baiklah. Mari kita lihat jenis-jenis pergerakan haiwan mana yang sesuai dengan tempo perlahan, sederhana dan laju. Lihat murid yang berada di stesen 1. Nampak? Dia melakukan pergerakan ulat bulu. Jadi tempo apa yang sesuai? Betul. Ulat bulu, tempo perlahan. Sekarang kita tengok murid yang berada di stesen 2. Dia meniru gaya arnab. Maka gaya arnab bergerak adalah tempo sederhana. Dan yang terakhir, lihat murid pada muka surat 5, dia meniru gaya kuda. Maka kuda berlari dengan tempo laju. Faham murid-murid? Bagus. Sekarang kita ulang kaji tiru gaya haiwan. Kamu dah belajar ini semasa kamu
tahun 1 yang lalu. Okey. Kita ingat balik Kita tengok murid yang berjalan tikus. Apakah tempoh yang sesuai dengannya? Tikus ni biasa laju kan? Maksudnya berjalan tikus dengan tempoh yang laju. Seterusnya, murid yang meniru gaya berjalan ketam. Nampak berjalan ketam? Okey. Biasa kalau kamu buat berjalan ketam tu, tempoh apa? Ya, tempoh perlahan. Yang ketiga, tengok gambar murid lelaki baju hijau. Dia berjalan gaya beruang. Gaya beruang adalah pergerakan dengan tempoh sederhana. Okey, dan yang terakhir, gaya katak, melompat katak. Apakah tempoh yang sesuai? Betul tu, lompat katak merupakan tempoh sederhana. Okey, kesimpulannya apa? Kesimpulan apa yang dapat kita buat untuk pembelajaran kita pada kali ini? Ada 3 di sana. Yang pertama, untuk yang kita belajar hari ini lakukan pergerakan haiwan dengan pelbagai tempoh. Untuk tajuk pembelajaran kita. Yang kedua, pergerakan haiwan tertentu mengikut tempoh tertentu. Dan yang ketiga, lakukan pergerakan dengan betul dan seronok. Maksudnya kamu kena buat benda tu, kamu kena seronok. Jangan buat sebab terpaksa. Baik. Jelas semua? Ada yang masih tak faham dengan tajuk pembelajaran kita hari ini? Hari ini tajuk kita simple. Okey, kamu perlu buat pergerakan gaya-gaya haiwan, okey, dengan tempoh yang tertentu. Itu dia. Jelas semua? Baik. Mari kita tengok video pergerakan. Cikgu dah sediakan demonstrasi untuk pergerakan haiwan dengan tempoh yang tertentu. Jom kita tengok. Okey, selesai. Tugasan untuk minggu ini. Okey. Tugasan pertama, buat dan rakam pergerakan mengikut tempoh tertentu. Ada 3 di sini tempoh, kan? Kita belajar tadi tempoh perlahan, sederhana dan laju. Untuk tempoh perlahan, kamu perlu buat pergerakan ulat bulu dan ketam. Maksudnya kamu
buat pergerakan ulat bulu dan getah dengan tempoh yang perlahan. Untuk tempoh sederhana, kamu perlu buat pergerakan katak, beruang dan buaya. Okay. Untuk tempoh laju, kamu perlu buat pergerakan gaya kuda dan tikus. Nak mudah, nak senang, sama seperti video yang cikgu tunjuk tadi. Okay. Dan tugasan yang kedua, buat latihan uji minda. Dari buku teks, kamu boleh tengok dalam muka surat penang. Salin dan jawab semua soalan dalam buku tulis PJK. Okay, seperti biasa, bila dah siap, hasil tugasan kamu perlu tangkap gambar dan hantar melalui WhatsApp secara personal kat cikgu. Jelas semua? Bagus. Okey, sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ingat, kes COVID semakin meningkat. Duduk di rumah. Baik, jangan lupa subscribe channel cikgu. Assalamualaikum.